Okey, masuk. Assalamualaikum Puan Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syarin, amboi cantik hari ni, berseri-seri. Alhamdulillah. Sentiasa berseri. Sentiasa aktif. Okey, alhamdulillah. Okey. Sihat ke hari ni? Alhamdulillah Puan Jamila sihat. Okey, kenapa Puan Jamila panggil saya? Ada apa yang perlu kita bincang? Alhamdulillah. Okey, saya ni dapatkan penjelasan lah daripada Puan Syarin. Sebenarnya berdasarkan analisis kehadiran PDPR murid-murid kita lah daripada bulan Januari hingga bulan Mac tu, saya dapati peratus kehadirannya agak makin menurun. Okey, contohnya kalau Januari tu kehadiran dia ialah 90.8%, Februari 88.5% dan manakala Mac pula makin turun kepada 87.1%. Jadi kalau saya lihat kepada angka yang semakin menurun ni, saya dapati agak membimbangkan lah kalau keadaan ini agak berterusan. Jadi saya mahu tahu daripada Puan Syarin, bagaimana peratus kehadiran selepas daripada bulan Mac tu? Kehadirannya makin meningkat atau bagaimana? Kejap untuk lihat data. Okey, untuk minggu ke-15 hingga ke-17 ni, nampaknya Puan Jamila, peratus kehadiran semakin merosot lagi tu. Okey, iaitu hanya 81.18% sahaja yang mengikuti kelas secara atas talian. Maknanya makin menurun lah kalau macam tu. Jadi bolehkah saya nak tahu apakah punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku, Puan Syarin? Okay, berdasarkan daripada yang saya bertanya kepada guru-guru dan juga murid-murid sendiri, saya boleh rumuskanlah sebenarnya ada 4 faktor penyumbang kepada ketidakhadiran mereka tu. Yang pertama sekali dari segi masalah capaian internet. Jadi ada beberapa pelajar yang dikata dia tak ada kemampuan untuk membeli data yang digunakan. Itulah. Kemudian yang kedua segi ketiadaan gadget. Ketiadaan gadget tu satu memang tak mampu. Yang kedua, gadget ada tapi penggunaannya adalah terhad. Iaitu mereka berkongsi di kalangan adik-beradik. Jadi menyebabkan kalau kelas satu hari ada 3 kelas secara online, mungkin mereka masuk satu saja, atau langsung nak masuk. Jadi itu antara punca lah. Kemudian yang ketiga yang saya rasa lah paling ramai ialah sikap mereka sendiri. Sikap murid itu sendiri yang tidak mengambil berat terhadap kelas PDPR ini. Dan yang keempat, kita boleh katakan ini adalah feedback atau maklum balas daripada murid yang mengatakan bahawa PDPR guru adalah kurang menarik kalau berbanding dengan keadaan bersemuka. Jadi mungkinlah kita pun bukan menyalahkan guru 100%. Benda ni semua baru. Jadi terdapat beberapa cikgu kita ni yang memang tidak membuat aktiviti. Sebab pelajar kita ni mungkin dia lebih suka beraktiviti. Jadi bila secara PDPR mereka tidak banyak sangat aktiviti. Jadi itu menyebabkan mereka rasa mungkin bosan dan tidak mengikuti kelas. Yalah, maknanya ada banyak jugalah sebab-sebab mengapa kehadiran ini agak merosot. Jadi kalau lihat kepada masalah pertama yang Puan Syarin nyatakan tadi, iaitu tentang masalah internet. Jadi kalau masalah capaian internet tu mungkin itu adalah di luar bidang kuasa kita lah. Sebab itu saya rasa merupakan tanggungjawab ibu bapa masing-masing. Tentang masalah gadget ni, saya nampak alhamdulillah juga di sekolah kita ni ada program yang kita kata gerobok rezeki, dan saya dapati ada penderma ataupun penyumbang yang cuba untuk membantu murid-murid kita ini. Jadi saya rasa setakat ini dah 10 buah laptop kan Puan Syarin yang telah didermakan kepada murid-murid. Jadi saya harap Syarin boleh mantapkan lagi lah program gerobok rezeki ini supaya murid-murid yang lain yang tidak berkemampuan juga dapat merasalah tentang masalah ini kita dapat atasi. Saya pun Puan Jamila untuk di bawah program saya juga telah
mungkinlah saya akan sekarang sedang menyiasat tentang masalah capaian internet tadi. Jikalah di kalangan yang mengadu tu saya dah ambil nama dan saya sedang membuat penyiasatan lah. Adakah memang betul-betul mereka tidak mampu? Sebab kita tengok untuk capaian internet tu, saya sekarang ni untuk pengetahuan Puan Jamilah, saya sedang membuat sedikit penyiasatan lah tentang masalah tu sama ada betul ke. Sebab masalah capaian internet ni macam Puan Jamilah kata tadi, memang tanggungjawab ibu bapa. Tapi saya dapati ada beberapa pelajar kita yang memang kalau saya lihat dari segi pendapatan keluarga memang di bawah kategori miskin tegar lah, iaitu pendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan. Yang mana saya rasa mungkin yang ini adalah satu kes yang genuine lah, yang asli memang tak mampu. Tapi kita mesti kena, apa yang saya buat, saya akan pasal spy lah. Pasal spy sama ada mereka ini melibatkan diri tak dalam permainan online. Kalau dia melibatkan diri dalam permainan online, itu tanda memang alasan. Tak ada data, betul dia tak ada data, tapi data dihabiskan untuk tujuan lain, tujuan permainan atau main game, bukan tujuan PDPR. Jadi yang itu kita tak boleh bantulah. Tetapi kalau memang dia tak pernah main game, jadi tak pernah ada dalam media-media sosial, join lah media sosial tu, itu mungkin betul memang mereka tiada data. Jadi itu sedang saya buat lah. Jadi saya rasa baguslah saya nak tahu Puan Syarif tu, maknanya sekarang kita dah juga kan. Baik, yang ketiga tadi yang saya dapati yang Puan Syarif kata ialah dari segi sikap murid itu sendiri. Jadi kalau sikap ni, kalau kita lihat memanglah untuk kesedaran sendiri tu sekurang-kurangnya, terutama murid tingkatan 1, tingkatan 2 ni, memang kita memerlukan orang untuk orang kata memotivasikan mereka lah. Jadi pada pandangan saya juga Puan Syarif boleh menggerakkan pihak kaunselor. Sebab kaunselor ni memainkan peranan penting, terutama sekali dalam memberi motivasi kepada murid-murid, memujuk mereka supaya mereka sedar bahawa bila hadir ke kelas maknanya mereka akan mendapat ilmu pengetahuan lah. Okey, dan yang kedua mungkin kaunselor juga boleh menghubungi ibu bapa mereka untuk memaklumkan bahawa keadaan anak-anak mereka yang tidak masuk ke kelas tu. Okey. Untuk pengetahuan Puan Jamilah, memang sekarang 2 kaunselor kita, saya telah pastikanlah mereka menjalankan tugas mengajarkan sesi secara e-counselling, dan itu merupakan salah satu program dalam kaunselor kita lah. Jadi 2 orang kaunselor, seorang mengambil untuk menengah rendah dan seorang untuk menengah atas. Jadi mereka akan menghubungi lah, mula-mula mereka akan menghubungi pelajar itu sendiri. Kemudian jika tiada perubahan, mereka akan menghubungi ibu bapa. Tapi mereka akan memberi nama juga kepada saya. Kalau masih lagi berterusan, saya sendiri akan menghubungi ibu bapa. Tapi apa pandangan Puan Jamilah kalau saya nak menggerakkan kumpulan atau tim pembimbing rakan sebaya, PRS tu, PRS, dalam untuk menarik rakan-rakan mereka untuk mengikuti PDPR ini? Sebab bagi saya mungkinlah bila guru kelas telefon, dia tak berapa nak layan sangat, nak layan sangat. Jadi bersemangat sikit. Jadi apa pandangan Puan Jamilah? Okay, saya rasa itu satu cadangan yang baik Puan Syarif. Mungkin Puan Syarif boleh bagi tahu kaunselor, maknanya cuba gerakkan PRS ni supaya aktif dan boleh mengajak kawan-kawan yang lain untuk masuk ke kelas online. Ya, baik. Kita boleh perkenalkanlah sebab sebelum ni kita tidak pernah. Tapi saya rasa itu mungkin ruang yang baik lah untuk kita tambah baik. Kita cuba cari ya. Baik, satu lagi masalah yang saya nampak tadi yang Puan Syarif cetuskan juga ialah tentang PDP si cikgu yang kerap. Jadi untuk pengetahuan Puan Syarif juga, saya pun buat pemantauan lah semasa PDPR. Jadi apa yang saya nampak ialah betul lah, segelintir lah, bukan kata semua. Segelintir guru yang memang mengajar sehala. Kalau bersemuka tu kita rasa mungkin macam Puan Syarif kata tadi ada aktiviti kan.
Tapi bila PDPR ni bermakna guru lebih banyak berfokus kepada guru. Maknanya murid hanya orang kata mendengar sahaja. Dan yang keduanya saya nampak guru tak adakan bahan bantu mengajar. Contohnya seperti PowerPoint ke ataupun permainan-permainan yang boleh menjadikan daya tarikan kepada murid-murid untuk masuk ke kelas lah. Dan yang ketiga yang saya nampak bila saya buat pemantauan itu, macam cikgu ni tak ada objektif pun. Contohnya cikgu masuk mengajar, kemudian cikgu bercakap, kemudian tiba-tiba dah habis dah. Jadi bermakna bila saya nampak perkara-perkara ini, maknanya macam murid tak terarah apa sepatutnya dia nak fokuskan kepada pengajaran pada hari itulah. Jadi saya rasa mungkin Puan Syarin ada cadangan ke untuk lebih kata bagi kata kemahiran, sebab saya tahu Puan Syarin memang ada kebolehan dalam memberi kemahiran-kemahiran dari segi aplikasi dalam PDPC ni lah. Jadi saya minta apa yang Puan Syarin boleh nak sampaikan. Okey, dari segi pemantauan saya juga, saya ada masuk beberapa orang. Memang adalah yang sebagaimana Puan Jamilah bagi tahu tadi. Tapi terdapat juga cikgu-cikgu kita yang memang mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada di internet, terutama dalam di web delima kita. Dan saya rasa PDPR mereka sangat menarik. Jadi pandangan saya lah, apa kata kalau kita mewujudkan satu perkongsian melalui PLC kita, supaya mereka yang dah biasa guna ni kaedah-kaedah yang terdapat lah, macam saya sendiri pun mungkin boleh berkongsi juga, seperti penggunaan Jamboard, Padlet, Quizzes, dan sebagainya tu, untuk menghasilkan satu PDPR yang menarik. Jadi kita panggil cikgu-cikgu kita, walaupun cikgu-cikgu muda. Jadi kita tak naklah cikgu yang senior kata alah itu cikgu baru je posting. Tapi cikgu baru itu kadang-kadang dia ada lebih banyak kemahiran, terutama sebab ini zaman mereka. Jadi mungkin cadangan saya lah, mungkin kita boleh gerakkan melalui guru kanan, ketua panitia, untuk kita buat satu PLC secara perkongsian atas talian, secara 2 minggu sekali ke, 3 minggu sekali ke. Kalau mana-mana panitia yang sangat proaktif nak buat seminggu sekali pun tak ada masalah. Kita berkongsi menggunakan. Jadi kita tak boleh beranggap semua cikgu tahu punya. Sebab kita pun tak ada latihan secara formal tentang PDPR ini. Bukan sebagaimana kita dulu belajar dekat universiti, memang cara pedagogi bersemuka. Jadi itu mungkinlah. Normal baharu ni memang kita kena cari jalan yang baharu lah, supaya pendekatan ini dapat menarik murid-murid. Saya rasa itu pandangan yang bagus lah Puan Syarin. Jadi bermakna kalaulah perkara ini kita nak supaya kehadiran murid-murid kita makin bertambah, saya rasa perkara-perkara ini kita perlu segerakan, supaya kita harap murid-murid kita akan lebih menarik dan kehadiran murid-murid kita juga akan meningkat. Saya rasa banyak dah perkongsian kita Puan Syarin, jadi saya harap perkara ini kita akan teruskan, dan insya-Allah kita harap SAB akan terus cemerlang, dan kita harap semua murid kita akan hadir dalam PDPR kita yang akan diteruskan kalaulah PKP ini masih lagi berlanjutan. Cuma kita sama-sama berdoa lah supaya keadaan ini tidak akan berterusan, supaya kita dapat bersemuka dengan murid-murid kita untuk dapatkan memberikan ilmu yang lebih lebih berkesan. Tetapi walau bagaimanapun, saya rasa dengan cara-cara yang Puan Syarin nyatakan tadi, saya rasa itu satu perkongsian yang baiklah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Syarin, dan sama-sama kita dapat mengetahui apa punca sebenarnya ketidakadilan. Kita yang paling terdekat ni, kita akan gerakkan kaunselor dululah. Kaunselor, sebab itu memang kita boleh buat secara terus. Jadi kita akan cuba kita tengok peratus kehadiran pada minggu hadapan. Jadi sebab itu pelajar boleh terus berubah.
Dan kita akan susulilah dengan bantuan dengan PLC untuk PDPR yang menarik dan berkesan. Jadi saya rasa itu insya-Allah lah kehadiran kita akan lebih meningkat dan akhirnya mencapailah sebagaimana yang kita sasarkan. InsyaAllah kita sama-sama bekerjasama. Sebab ini bukan kata perkara yang kena seorang sahaja yang buat. Maknanya kita semua mesti bersatu dan mesti bekerjasama. Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Syarif. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih Pak Jamila. Sama-sama. Okey, terima kasih banyak.